Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk latihan kamu pada hari ini, hari Senin, kita akan buat tata bahasa soalan 2 iaitu sintaksis. Kalau soalan pertama minggu lepas, kalau kamu ingat kamu buat kata majmuk kan. Tapi untuk yang kedua ni adalah sintaksis. Yang sintaksis ni selalu soalannya dia akan bagi macam ni lah. Sama ada susunan biasa atau susunan somsang. Kadang-kadang dia akan bagi ayat aktif, ayat pasif. Lepas tu yang lainnya dia akan bagi pola ayat. Itu semua di bahagian sintaksis. Baik, hari ini kamu akan jawab soalan menukarkan ayat bersusunan biasa kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Macam mana? Macam mana ayat biasa kepada ayat songsang. Macam mana? Susunan ayat biasa kepada ayat songsang. Kamu kena ingat, ayat biasa susunan dia adalah subjek tambah predikat tambah keterangan. Jadi standard lah. Kalau sebut macam mana cara nak bina ayat, apa yang kena ada? 3 benda ni. Subjek, predikat dan keterangan. Ayat susunan biasa. Contohnya, kita ambil ayat nombor 1 ni. Sebelum hukuman dikenakan, setiap kes mestilah disiasat puncanya terlebih dahulu. Sebelum hukuman dikenakan, bawah sikit. Setiap kes mestilah disiasat puncanya terlebih dahulu. Satu ayat. Ayat ni panjang dia bagi. Macam mana cara kita nak songsangkan dia? Yang pertama sekali kita kena kenal pasti mana subjek dia, mana predikat dan mana keterangan. Sebelum hukuman dikenakan. Baik, di sini. Ini adalah subjek sebelum hukuman dikenakan. Setiap kes mestilah disiasat puncanya. Ni adalah predikat. Terlebih dahulu ni dia keterangan, dia menerangkan. Nak siasat punca kes ni bila? Siasat sebelum ke, siasat selepas ke, siasat nanti ke? Jadi keterangan. Baik, jadi dia ada 3. Sebelum, subjek, predikat. Ini subjek, ini predikat dan ini keterangan. Keterangan pendek lah. Jadi dah ada susunan. Ini adalah susunan biasa. Jadi soalannya dia nak kamu songsangkan. Songsangkan. Songsangkan dia ada banyak. Baik. Ayat songsang. Songsang ni dia ada banyak formula. Yang pertama subjek, keterangan di hadapan, predikat di belakang. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang keduanya ada juga predikat depan, keterangan tengah, subjek belakang. Ni yang contoh kedua. Ada yang ketiga. Contoh susunan ayat ketiga pula. Keterangan di depan, predikat di tengah dan subjek di belakang. Ini contoh ketiga. Jadi nak susun dia ni. Jadi ambil 3 ni lah basic. SKP ataupun subjek, keterangan, predikat. Ini predikat, keterangan, subjek ataupun keterangan, predikat, subjek. Dia ada banyak cara nak songsang. Jadi pilihlah salah satu. Kalau cikgu selalu kita ambil yang mudah. Kita ambil ni lah, predikat. Yang kedua ni predikat, keterangan dan songsang. Katakan ni nombor 1, 2 dan 3. Ini kita jadi 2, 3, 1. Jadi nak songsang dia mudah je. 1, kita ambil yang predikat dahulu kan. Jadi kita ambil ayat yang tengah ni dulu.
Jadi kita akan tulis setiap kes mestilah disiasat puncanya. Okey, ni ayat yang kedua. Ayat nombor 2 tadi kan, ayat predikat. Okey, kita akan masukkan ayat keterangan. Sambung terus, terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Okey. Ni ikutkan sini ada titik kan. Tapi kat sini kita tak payah. Kita koma je. Sebelum, okey, kita ambil ayat yang pertama. Sebelum hukuman dikenakan. Sebelum hukuman dikenakan. Okey. Jadi ini adalah contoh yang pertama. Okey, cikgu copy, masukkan dalam jawapan pertama. Senang. Betul tak? Senang. Okey. Baik, kita sambung buat yang kedua. Okey, yang kedua kita potong ni. Okey, kita tulis ayat dia. Masa depan negara amat bergantung pada kejayaan dan kemantapan sistem pendidikan. Okey, sama juga kita kenal pasti dia punya subjek. Masa depan negara. Okey, masa depan negara ni subjek dia. Macam mana cikgu tahu? Kita tengok daripada ayat ni. Amat bergantung pada kejayaan. Apa yang bergantung kepada kejayaan? Masa depan negara. Amat bergantung kepada kejayaan dan kemantapan sistem pendidikan. Okey, amat bergantung pada kejayaan. Ini je. Ini predikat dia. Ataupun silap ke sini. Okey, sini. Sinilah. Sekejap. Kat mana lah? Amat bergantung kepada kejayaan dan kemantapan subjek. Okey, untuk ayat ni cikgu pasal. Okey, ayat ni tidak ada keterangan. Dia sambung sebab ada dan ni, dia sambung terus. Okey, jadi dia tidak ada keterangan. Okey, katakan keterangan ni dia tak ada. Jadi nombor 1 ni tak boleh pakai. Sebab dia tak ada keterangan. Jadi dia akan buang. Dia akan jadi macam ni. S dengan P saja. Kalau ini pun sama, tak ada keterangan. Sama. Okey, jadi ini depan tak ada. Okey, jadi dia ada subjek dengan predikat saja. Macam mana nak buat? Amat bergantung. Kita ambil ayat predikat dulu. Ini memang tak ada cara lain. Dia ada 2 cara je kan. Sama. Nombor 3 dengan nombor 2 ni sama. Jadi ambil je. Yang pertama ni tak boleh dah. Sebab subjek depan, predikat belakang. Jadi yang ni tak boleh. Untuk ayat ni. Okey. Jadi boleh pilih 2. Satu ni je. Yang ni sebab sama kan. Okey. Jadi amat bergantung pada kejayaan dan kemantapan sistem pendidikan. Koma. Kena ada koma. Titik sini tukar jadi koma. Okey, lepas tu kita masukkan masa depan negara. Titik. Okey, ini adalah contoh jawapan kedua. Nampak tak? Ini subjek ada belakang, predikat dia ada depan. Okey, jadi yang kedua. Dan yang terakhir, ada 3 saja soalan. Tak banyak. Okey, yang ketiga. Akan tercapailah. Sekejap, kita tulis dulu. Akan tercapailah hasrat negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Okey, macam biasa kita tengok ni ada keterangan tak? Akan tercapailah. Okey, subjeknya di sini akan tercapailah hasrat negara. Okey, hasrat negara predikat. Ini adalah keterangan panjang. Jadi dia ada 3 part. Subjek, predikat dan keterangan. Jadi kita kena tambah balik. Tadi macam mana?
isi dia tadi. Okay, subjek, predikat, keterangan. Ini keterangan dulu lah. Okay, ini subjek, keterangan, predikat. Okay, subjek, keterangan, predikat di belakang. Tak boleh. Sekejap. Keterangan, subjek, keterangan, subjek, predikat. Okay, bolehlah. Ini predikat, keterangan, subjek. Tugi predikat, subjek, keterangan. Rasanya lain ni tadi daripada tadi, tapi tak apa, boleh juga. Dia 1, 2, 3. Ni jadi 3, 1, 2. Jadi 2, 3, 1. Jadi 2, 1, 3. Yang ni 3, 1, 2. Okey, boleh, tak ada masalah. Baik, okey, jadi nak mudah kita ambil yang ni je. Kita ubahkan 2 di belakang ni ke depan je. Yang ni kita letak belakang kali, tak ada masalah. Lagi senang. Ambil yang ni. Kalau cikgu selalu cikgu ambil yang ni. PKS 2, 1, 3. Predikat, keterangan dan subjek belakang. Baik. Okey, jadi kita akan ambil predikat dulu di depan. Hasrat negara. Hasrat negara. Okey, sambung terus. Sambung terus yang ketiga ni, jadi tak ada masalah. Ya. Untuk melahirkan insan dan harmonis. Okey, titik. Jangan lupa kita jadikan dia sebagai koma. Akan tercapailah. Akan tercapailah. Macam ni je mudah. Jangan susah-susah. Okey, jadi siap. Yang ketiga. Ingatlah. Yang kedua. Apa ni? Predikat, keterangan. Ini adalah subjek. Okey, jadi jawapan yang ketiga. Siap. Okey, bila dah siap, jangan lupa submit. Lepas tu, yang penting, tarikh, IC, nama penuh. Semua ada isi, submit. Okey. Selesai. Baik. Okey, macam tu saja cara untuk jawab. Terima kasih. Harap semua dapat tengok dan jawab dengan sebaiknya. Assalamualaikum.